Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat kita bersama-sama menyambung semula untuk tafsir surah Al-A'la. Jadi kita akan masuk pada ayat ke-7 sehinggalah kepada ayat yang ke-11. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Sadaqallahul Azim. Baik, kita lihat terjemahan daripada ayat yang kita bacakan. Pada ayat ketujuh Allah Ta'ala berfirman dengan mafhumnya, kecuali apa yang dikehendaki Allah, engkau wahai Rasulullah akan lupa daripada Quran itu. Sesungguhnya ia mengetahui segala yang patut berlaku dan segala perkara yang tersembunyi. Baik. Allah, sekejap. Okey. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ke-8 ya. Dan kami tetap memberikan kemudahan kepadamu wahai Muhammad untuk melaksanakan segala perkara agama yang mudah diterima oleh akal yang sihat. Ayat ke-9, oleh itu berilah peringatan kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran. Kalau-kalau peringatan itu berguna dan sudah tentu ia bermanfaat. Ayat ke-10, kerana orang yang takut melanggar perintah Allah akan menerima peringatan yang sampai kepadanya itu. Ayat ke-11, dan sebaliknya orang yang celaka akan menjauhi daripada peringatan itu. Ayat ke-12, dialah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar, azab siksaannya. Ayat 13, selain daripada itu, ia tidak akan mati di dalam neraka dan tidak pula ia akan hidup dalam keadaan yang senang. Baik, jadi daripada ayat 7 hingga pada ayat 13, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita tentang dua perkara. Ya. Yang pertama, iaitu Allah Ta'ala bercerita kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan agama Islam atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah syariat yang paling ringan, yang paling mudah kepada umatnya berbanding syariat nabi-nabi yang terdahulu. Dan yang kedua, Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita mengenai kepentingan, ya, mengenai kepentingan peringatan Al-Quran untuk dipelajari dan dijadikan sebagai panduan. Iaitu penting untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan
dan sebagai rujukan di dalam kehidupan kita. Ya, baik. Okay, kita akan Ustaz, tak ada video Ustaz. ya. Ada video. Dah. Tak ada dah. Okey. Tak ada dah. Okey, baik. Jadi kita akan tengok daripada ayat ke-7 semula ya. Okey, ayat ke-7 ni Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan melupakan sesuatu ayat pun daripada Al-Quran yang telah diwahyukan kepada baginda, melainkan sekiranya Allah menghendaki baginda lupa. Ya, melainkan jika Allah menghendaki baginda terlupa daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Maksud Allah menghendaki dekat situ ialah Allah jadikan baginda lupa dengan sebagai asbab untuk Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan hukum kepada mereka yang terlupa akan bacaan Al-Quran, ya, yang terlupa akan bacaan Al-Quran. Maknanya misalnya contoh Nabi SAW pernah salat, di dalam salatnya kemudian baginda terlupa akan ayat Al-Quran, Allah menghendaki baginda lupa pada ketika itu supaya nak mensyariatkan hukum seandainya imam terlupa, apakah yang perlu dilakukan oleh makmum. Makmum yang salat di belakang imam tu, apakah yang perlu dilakukan olehnya. Ya, baik. Maknanya kat sini menunjukkan kepada kita Allah akan jadikan baginda terlupa daripada ayat Al-Quran ketika baginda salat dengan tujuan untuk mensyariatkan hukum, makmum menegur atau memperbetulkan atau memperingatkan bacaan imam yang terlupa ketika di dalam salat. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua menyatakan bahawasanya baginda melainkan perkara yang Allah kehendaki baginda lupa. Lupa kat situ maknanya apa? Lupa kat sini maknanya Allah melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai ayat-ayat yang dimansuhkan. Ya, ayat-ayat yang dimansuhkan. Sebab dalam Quran ni ada ayat-ayat yang dimansuhkan bacaannya. Yang mana dalam mushaf yang ada dekat kita sekarang ni, ayat tu tidak ada. Sebab ayat tu dah dimansuhkan. Maknanya dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada Al-Quran ini. Maka bila Nabi SAW terlupa daripada ayat-ayat yang telah dimansuhkan itu, kerana ayat itu tidak lagi disyariatkan, maka itu adalah atas kehendak Allah untuk menunjukkan supaya hanya ayat-ayat Quran yang sedia ada di dalam Quran ini sahaja yang dikekalkan syariatnya dan hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Itu adalah makna yang kedua, illa masya Allah. Itu maksud illa masya Allah. Baik. Kemudian ada juga yang menyebutkan apabila disebutkan illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala kendaki di saat baginda lupa itu, apa maknanya? Maknanya adalah ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki baginda terlupa daripada ayat Al-Quran itu, ya, baginda terlupa daripada ayat Al-Quran itu adalah sebagai mengisyaratkan bahawasanya baginda tidak mereka atau tidak mencipta atau tidak mengada-adakan Al-Quran ini. Ya, maknanya Nabi sebenarnya tidak lupa ayat Quran ni.
Tapi kadang-kala Allah Ta'ala jadikan baginda terlupa akan ayat itu sebagai menunjukkan bahawasanya ayat Quran ini bukan rekaan Nabi SAW dan bukan ciptaan Nabi SAW. Kalau benarlah ia ciptaan Nabi, nescaya baginda tidak akan lupa apa yang diciptakannya atau apa yang diada-adakan olehnya. Ya, baik. Sekarang kita nak pergi pada pengajaran pula. Pengajaran yang pertama, ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya sifat lupa itu adalah merupakan sebahagian daripada sifat fitrah manusia. Cuma lupa ini dibahagikan kepada dua. Ya, dibahagikan kepada dua bentuk. Yang pertama, iaitu disebut sebagai lupa kerana fitrah. Lupa kerana fitrah. Ini disebutkan bagaimana sifat manusia itu sendiri, mereka dipanggil dengan gelaran al-insan. Ya, al-insan daripada perkataan nisyan. Ia menggambarkan dan ingin menunjukkan bahawasanya sifat manusia itu yang mudah lupa. Sebab itulah kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran ini Allah panggilnya sebagai tazkirah. Tazkirah ni memperingatkan. Sebab manusia ni selalu lupa atas perintah Tuhan, suruhan Tuhan, tuntutan Tuhan. Maka tugas untuk memperingatkan manusia yang lupa ini, kerana itu Allah menurunkan Al-Quran dan mengutuskan Rasul alaihimussalatu wassalam supaya memperingatkan manusia apa yang mereka terlupa, teralpa dan terlalai daripadanya. Ini dipanggil sebagai lupa fitrah. Memang benda ni kita tak boleh elak. Yang muda pun lupa, yang tua pun lupa, yang berusia pun lupa, yang tak berusia pun lupa. Sebab dia fitrah. Ya? Baik. Cuma adalah asbab-asbab yang menjadikan manusia itu lupa. Seperti kesibukan manusia, seperti kesedihan manusia, seperti kesenangan manusia, ya, seperti ketamakan manusia, ya, dengan kehidupan ini dan sebagainya, juga boleh menyebabkan manusia itu lupa. Ya. Tapi ada satu lagi lupa yang dinamakan bukan lupa fitrah, tetapi lupa kerana yang disebut sebagai lalai, lupa kelalaian. Manusia menjadi lupa tu kerana dia lalai. Kalau lupa yang seperti ini, maka ia adalah lupa yang terkeji. Lupa yang dilarang oleh syarak. Lupa yang ditegah oleh agama. Ya, sebab itu dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala ada sebut tentang balasan dan hukuman kepada mereka yang lupa. Jangan ingat orang yang lupa ni tak ada hukuman dalam Quran. Ya. Allahu Akbar. Dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala disebut, misalnya contoh tak silap saya, dalam surah Toha, kalau tak silap saya, betul ya. Tengok pada ayat 126. Apa kata Allah Ta'ala? Ketika mana pada hari kiamat ada manusia yang mempersoalkan kenapa Allah bangkitkan mereka di hari kiamat dalam keadaan mereka buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka kata, wahai Tuhan, kenapakah engkau bangkitkan kami di padang mahsyar ni buta, sedangkan kami dekat dunia dahulu kami dapat melihat. Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kerana dahulu bila kami datangkan kepada kamu ayat-ayat kami, mukjizat Nabi, kekuasaan Allah, keterangan Al-Quran, penjelasan sunnah Nabi, fanasitaha, kamu lupakan ayat itu, kamu tinggalkan peringatan itu, kamu sengaja melupakannya kerana kelalaian kamu.
Maka kata Allah, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikianlah pada hari ini kami pun melupakan kamu semula. Ya. Samalah juga kalau kita tengok surah Taubah. Ini lupa yang dicela ya. Maknanya kalau lupa yang jenis macam ni memang kena azab. Kalau lupa yang pertama tu tak kena azab. Macam contoh Nabi Adam terlupa. Nabi Adam terlupa sehingga memakan buah terlarang di dalam syurga. Allah kata apa? Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya. Kami telah ambil janji dengan Nabi Adam dulu. Buah terlarang ni tak boleh makan. Tapi Allah kata fanasiya. Nabi Adam terlupa. Yelah sebab dalam syurga tu semua bendanya halal. Satu bendanya yang tak boleh. Mestilah kita terlupa kerana kita menyangkakan semua benda dah boleh, maka termakanlah juga benda yang terlarang. Lepas tu Allah kata fanasiya walam najid lahu azma. Nabi Adam terlupa sedangkan dia tak ada intention, keazaman pun nak langgar perintah Allah itu. Ya. Tapi ada juga lupa yang juga Allah sebut dalam Quran yang dihukum ini seperti dalam surah Taubah ketika Allah cerita tentang orang munafik. Allah kata wa yaqbiduna aydiyahum nasullah fanasiyahu. Mereka lupakan Allah, lupakan perintah Rasul. Allah kata fanasiyahu. Kami pun lupakan mereka balik. Ya. Jadi sebab tu kita kena bezakan di antara dua jenis lupa. Satu lupa yang Allah tidak menghitung ia sebagai dosa, yakni lupa kerana faktor biologi atau faktor usia atau faktor kekangan masa kita dan sebagainya, kesediaan kita. Ini kalau terlupa kerana terlalu emosi kita terganggu, ini Allah maafkan. Tapi tetap kalau kena qada baliklah kalau tertinggal tuntutan Allah itu. Tapi ada satu peringkat lupa lagi, dia sebenarnya ingat tapi dia cuba untuk lalaikan agar supaya ia menjadi lupa. Maka lupa yang macam inilah lupa yang akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Pengajaran yang seterusnya yang kita ambil adalah larangan untuk melupakan Quran. Sebab tu jangan tinggalkan Quran. Ada ulama yang menafsirkan illa masya Allah, maksud kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah tu maknanya jangan kamu terlupa daripada beramal dengan Quran kecuali apa yang Allah kehendaki. Apa maksud apa yang Allah kehendaki? Apa yang Allah kehendaki daripada hukum yang telah dimansuhkan itu, yang tu kamu tak perlu beramal sebab hukumnya Tuhan dah mansuhkan. Tapi yang hukum yang Allah tak mansuhkan, yang tu kamu kena beramal. Yang tu kamu kena beramal. So maknanya kat sini pengajarannya juga menunjukkan pada kita kewajipan untuk kita beramal dengan Al-Quran. Tidak melupakan perintah suruhan Quran. Tidak melupakan ayat-ayat yang telah dihafal daripada Al-Quran itu. Bukan sekadar tidak lupakan beramal, tetapi juga tidak boleh melupakan ayat-ayat yang telah dihafal daripada Al-Quran itu. Ya, jadi kalau kita dah hafal, jangan lupakan ayat Al-Quran yang sudah dihafal itu tadi, kerana dia termasuk di antara dosa-dosa besar sebagaimana yang telah pun disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Tapi kalau kita dah pernah hafal, kita terlupa. Maksudnya kita selalu ulang. Duk baca selalu dah Ustaz. Baca-baca pun lupa. Baca-baca pun lupa. Tara duk baca tu pun lupa juga. Yang tu dia masuk kategori lupa fitrah tadi. Yang ni memang dia ni sengaja tinggalkan Quran dan melupakan Al-Quran itu. Kan tak sama tu. Ya, sebagaimana sebagaimana dalam mazhab Syafi'i menganggap orang yang melupakan Quran itu adalah termasuk dosa besar. Ya, tetapi sebahagian ulama menyatakan bahawa antaranya Syekh Abu Zakaria Al-Ansari, dia kata dosa besar kalau dah hafal Quran
maka melupakannya. Sebab ada riwayat mengatakan telah dibentangkan kepada aku, kata Nabi SAW, dosa umatku. Maka aku tidak melihat satu dosa yang lebih besar daripada satu surah daripada Quran atau satu ayat daripada Quran yang telah dihafal oleh seseorang itu, lalu dia melupakannya, ya, maka dia akan balik jumpa Allah dalam keadaan ajzam. Ajzam ni cacat, ya. Ini kalau dia lupa tu kerana dia malas, dia sambil lewa, dan sebagainya. Tapi ada pendapat yang mengatakan, ulama yang mengatakan melupakan Quran yang telah dihafal ni bukan dosa besar. Ya, tetapi dia termasuk daripada dosa. Dosa tapi bukan dosa yang alamak. Dengar ke? Aduh, ada call masuk pula. Lock. Dengar tak? Dengar Ustaz, dengar. Okey, baik. Okey, so ada dua pandangan para ulama lah, ya. Satu mengatakan ia dosa besar, ini dalam mazhab Syafi'i. Dan yang keduanya mengatakan bahawasanya ia adalah merupakan perbuatan, ia adalah merupakan satu musibah, ya, satu musibah kepada mereka yang menghafalnya kemudian meninggalkannya. Dosa, pendapat kedua ni dia kata dosa tu kan dosa dia malas atau dia bermudah-mudah dengan tidak mengingatkan kembali apa yang dia telah hafal. So tu kita kena ingat, kalau dulu kita masa sekolah menengah ke semuda-muda dulu kita pernah hafal juzuk amma contohnya, alhamdulillah, ataupun kita pernah menghafal surah pilihan, jadi kita kena ingatkan balik apa yang kita hafal itu, ya. Okey. Kemudian kita tengok pada ujung ayat ke-7 ni Allah kata innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah menyatakan sesungguhnya dia itu Tuhan yang mengetahui benda yang terang-terangan sebagaimana dia mengetahui benda yang tersembunyi. Selepas Allah Ta'ala sebut tentang lupa itu tadi yang dikendaki oleh Allah, kemudian Allah Ta'ala kata dia tu Tuhan yang maha mengetahui apa yang berlaku secara terang-terangan dan apa yang berlaku dengan secara tersembunyi. Di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya perbuatan manusia sama ada dia membaca Al-Quran di dalam hatinya atau dia membaca Al-Quran dengan secara lafaznya, Allah mengetahuinya. Demikian juga apa yang ia cakap, bisikkan di dalam hati dan fikiran atau di dada mereka atau yang mereka lafazkan dan ucapkan juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini nak menggambarkan kepada kita sama ada kita buat sesuatu perbuatan itu terang-terangan di hadapan khalayak orang ramai ataupun buat secara live menjadi tontonan orang ramai ataupun kita buat sesuatu benda tersembunyi tanpa pandangan orang ramai, hanya kita sahaja yang mengetahui perbuatan itu dengan Allah Ta'ala, ataupun kita buat dengan secara tertutup, hanya orang tertentu saja tahu, tidak semua orang tahu, semuanya itu tidak terlepas daripada ilmu Allah. So ayat ni menerangkan tentang apa? Menerangkan tentang ilmu Allah Ta'ala yang maha luas dan yang tidak ada padanya sempadan dan yang had yang membatasinya. Allah Ta'ala mengetahui setiap perincian apa yang berlaku di bumi, sebab apa dia berlaku, sekarang tengah berlaku apa. Begitu juga apa yang ada dalam hati manusia, bukan satu manusia, setiap manusia apa yang ada dalam hatinya, cuba bayangkan. Semua Allah Ta'ala tahu. Padahal dalam hati manusia ni, dalam satu minit ni, berapa ramai orang terlintas dalam hati dia tu. Nak tahu setiap each manusia tu, itu satu benda yang amat luar biasa. Tapi itulah ilmu Allah
Ya, itu adalah ilmu Allah. So Allah Ta'ala nak sebutkan di sini, pertama ilmu Allah tu maha luas. Ilmu Allah Ta'ala tu maha tinggi. Ilmu pengetahuan Allah tu tiada sempadan. Ia meliputi setiap sesuatu ciptaannya. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada pengetahuan atau ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan ulama menyatakan ilmu Allah ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama dipanggil sebagai ilmu ihatah. Ihatah tu maknanya ilmu Allah yang merangkumi semua perkara. Tak ada satu benda pun yang tak termasuk dalam pengetahuan Allah. Sebab tu Allah kata, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Taala. Ini merangkumi semua benda. Yang kedua, ilmu Allah yang disebut sebagai muqaddar atau ilmu Allah yang bersifat takdir. Ilmu Allah bukan sekadar Allah tu tahu itu dan ini, bukan sekadar itu ya. Tapi maksud ilmu Allah Ta'ala juga adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ilmunya setiap benda itu terjadi dan setiap benda itu berlaku adalah berdasarkan kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya setiap sesuatu yang berlaku itu dia tidaklah berlaku melainkan di atas pengetahuan Allah. Hanya setiap benda yang terjadi ni, semua benda ini sudah diketahui oleh Allah Ta'ala sebelum benda itu terjadi. Bahkan benda itu terjadi pun mengikut sejajar dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Ini menunjukkan satu pengajaran kepada kita bahawasanya bila ilmu Allah Ta'ala ni maha luas, ia menunjukkan kepada kita bahawasanya orang-orang yang beriman, manusia umumnya mesti memiliki perasaan takut kepada Allah dan memiliki perasaan merendah diri kepada Allah Ta'ala kerana Allah mengetahui semua bisikan mereka, perancangan mereka ataupun apa yang dilakukan oleh mereka secara di belakang Nabi dan Rasul SAW dan seumpama dengannya. Ya, kerana setiap apa yang manusia lakukan, ia tidak akan berlaku melainkan apa yang ada dalam pengetahuan Allah. Sepatutnya manusia lebih rasa takut, lebih merasa insaf, lebih merasa rendah diri dan lebih menjadi taat dan tunduk kepada Allah Ta'ala kerana Allah mengetahui akan setiap sesuatu daripada perbuatan zahir mereka ataupun perbuatan tersembunyi mereka itu. Ya, ini yang disebutkan sebagai sifat bila kita menghayati menghayati sifat Allah yang Maha mengetahui ini, dia akan menatijahkan dalam diri kita pertama sifat takut pada Allah. Yang kedua, dia akan melahirkan sifat ikhlas. Ya, bila Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, Allah tahu kita ikhlas tak ikhlas. Allah tahu kita jujur tak jujur. Maka ia menyebabkan manusia bukan sekadar ada perasaan takut, tapi manusia juga akan ada perasaan ikhlas. Manusia juga akan bersifat benar, ya, amanah. Mereka tidak akan berlaku khianat, ya. Dan yang keempat, manusia juga akan bersikap yang disebutkan sebagai sifat muraqabah, iaitu mereka akan sentiasa berhati-hati, ya, dan mereka berwaspada kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui setiap gerak-geri mereka itu. Bukan sekadar Allah tahu, ya, tapi juga setiap perbuatan dan gerak-geri mereka itu dicatat dan dirakam dan ditulis oleh Allah SWT yang Allah perintahkan kepada para malaikat. Baik. Okay, kemudiannya. Okay, ayat ini juga bila Allah sebut ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, ini Allah Ta'ala mengetahui al-jahra kat situ
memberi maksud apa yang kamu lakukan daripada perkara yang wajib, wa ma yakhfa, dan apa yang kamu lakukan daripada perkara yang sunat. Sebab benda yang wajib ni memang kita dituntut untuk mengerjakannya secara terang-terangan. Solat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, haji. Sebab benda wajib ni memang perbuatan yang perlu dikerjakan secara terang-terangan. Sebab dia wajib atas setiap orang. Tapi wa ma yakhfa, iaitu amalan-amalan sunat. Amalan-amalan tambahan. Nawafil. Amalan-amalan seperti ini digalakkan dan dituntut supaya kita mengerjakannya secara tersembunyi. Kita mengerjakannya secara tersembunyi. Ya. Maknanya bila kita tersembunyi, kita sembunyikan daripada perhatian manusia dan sebagainya, maka dia termasuk di antara amalan-amalan yang juga dituntut, ya, kerana Allah tetap akan menghitungnya, Allah Ta'ala tetap akan membalasnya dan mengganjarinya. Ada yang mengatakan al-jahra itu dosa besar, yakhfa itu adalah dosa yang kecil. Ya? Maknanya kalau kita buat dosa besar, Allah tahu, dosa kecil Allah Ta'ala tahu. Ada yang mengatakan jahra dosa yang zahir, yakhfa dosa yang batin. Ada yang menafsirkan jahra itu semua benda yang berlaku secara alam syahadah, yakhfa tu semua benda yang berlaku mengikut alam ghaib. Ya, jadi Allah mengetahui kesemuanya. Oleh kerana itu kita tak boleh meremehkan dosa kecil kerana Allah juga tahu. Apatah lagi dosa besar. Oleh kerana itu kita kena perbanyakkan amalan sunat, bukan berpada dengan amalan wajib saja kerana Allah mengetahuinya. Dan Allah juga akan menghitungnya dan membalasinya. Okey. Kemudian kita tengok, cuma walaupun Allah mengetahui yang zahir dan yang batin, dalam hadis Nabi SAW, khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan membalas. Allah tidak akan menghukumi umat Nabi Muhammad SAW daripada perbuatan yang mereka ucapkan di dalam hati mereka, melainkan apa yang mereka zahirkan sahaja. Apa yang tersembunyi dalam hati, lintasan hati itu Allah tak kira. Sebab jelas Nabi SAW sebut, Inna Allah tajawaza an ummati, ya inna Allah tajawaza li ummati amma hadathat bihi anfusuha atau nafsuha ma lam taqul au taf'al. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan umatku dalam perkara-perkara yang disembunyikan dalam hati selama mana dia tidak ucap dan dia tidak lafaz atau tidak kerjakan. Okey. Ya, sekarang kita tengok ayat 8. Kata Allah Ta'ala, wa nuyassiruka lil yusra. Allah kata kami tetap akan mempermudahkan kepada kamu, wahai Nabi SAW. Ya. Ya. Baik, kami akan mempermudahkan kepada kamu. Apa maksud Allah permudahkan apa ni? Allah permudahkan yang pertama, mempermudahkan supaya manusia dapat faham. Manusia dapat faham ajaran Nabi SAW. Dapat faham Quran dengan mudah. Dapat faham hadis Nabi dengan mudah. Sebab jelas. Keterangan Quran itu perintahnya jelas. Keterangan daripada hadis Nabi SAW itu juga jelas. Hanya manusia yang sombong saja, manusia yang ingkar sahaja, yang mereka berpura-pura menganggap keterangan Al-Quran itu tidak jelas atau mengelirukan dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Allah kata, sampaikanlah Quran ini wahai Rasulullah SAW, kerana kami akan menjadikan Quran ini mudah untuk difahami oleh manusia. Supaya bila dia mudah, manusia akan dapat menjadikan Quran itu sebagai kitab
hidayah atau kitab panduan. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat Quran yang lain pun, Allah Ta'ala ada menyebutkan, kata Allah Ta'ala, dalam surah apa tu? Al-Qamar. Dalam surah Al-Qamar, Allah Ta'ala menyebutkan bahawasanya, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran itu untuk dijadikan, diambil padanya peringatan. Fahal mim muddakir, apakah mereka tetap tidak mau mengambil pengajaran? Sebab Quran dah mudah lah. Kenapa manusia enggan lagi untuk mengambil pengajaran daripadanya? Baik. Kemudian, yang kedua, maksudnya kat sini Allah permudahkan supaya manusia dapat melakukan amal kebaikan. Ya, satu lagi, Allah permudahkan kepada manusia supaya mereka dapat mudah berbuat kebaikan, ketaatan. Itu yang ketiga. Ya, maknanya bukan sekadar Allah mudahkan Quran itu untuk difahami, ya, tapi Allah Ta'ala juga mempermudahkan supaya manusia dapat beramal. Allah mudahkan kita untuk solat. Allah mudahkan kita untuk puasa dengan keadaan bumi ini yang Allah Ta'ala jadikan sebagai jalan kemudahan untuk manusia itu beramal ibadah. Yang ketiga, wa nuyassiruka lil yusra, itu maknanya adalah Allah menjadikan wahai Muhammad melalui syariat agama yang Allah beri kepada Nabi SAW ini sebagai syariat yang yusra, syariat yang mudah. Syariat yang tidak payah, syariat yang tidak sulit, ya, syariat yang tidak sukar. So ada tiga lah kat sini. Pertama, Allah jadikan Quran ni sebagai kitab yang mudah untuk dipelajari, dibaca, dihayati dan sebagainya. Ya, kalau kita baca keterangan Al-Quran tu, terjemahan itu mudah untuk kita faham apa maksud dan mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Ya. Yang keduanya, dan keterangannya pun straight to the point. Ya. Jadi ini menunjukkan pengajaran bahawasanya kita kena jadikan Al-Quran itu sebagai kitab peringatan, ya, kerana dia mudah untuk difahami peringatan-peringatan di dalam. Yang kedua, Allah Ta'ala juga memudahkan kita untuk berbuat kebaikan, beramal. Jalan-jalan kebaikan tu Allah Ta'ala jadikan mudah bagi kita. Ya, jalan untuk kita beramal itu mudah bagi kita. Hanya tinggal manusia itu hendak taat ataupun ingkar sahaja. Dan yang ketiga, iaitu Allah Ta'ala jadikan keistimewaan syariat Nabi SAW ini adalah syariat yang memudahkan. Ya? Jadi, janganlah menjadikan agama ini susah ataupun agama ini payah. Kerana agama yang Allah turunkan ini adalah agama yang meringankan dan agama yang memudahkan. Okay. Sekarang kita tengok itu antara beberapa pengajaran yang boleh kita ambil lah. Pengajaran ini juga menunjukkan pada kita bahawasanya Allah tidak menyukai, bahkan Nabi SAW juga tidak menyukai orang yang suka membebankan dirinya atau menyusahkan dirinya sehingga orang boleh menganggap agama ini susah, agama ini sukar. Nabi tak suka. Sebab itu adalah hadis Nabi SAW. Baginda menyatakan halaka al-mutanatti'un. Ya, baginda kata halaka al-mutanatti'un, yang memberi kepada maksud akan binasa, ya, akan binasalah golongan yang suka menyusahkan dirinya dengan ketaatan. Dia akan binasa. Ya, contohnya dia bebankan diri dia untuk, misalnya lah, dia bebankan dirinya untuk dia baca setiap hari 2 juzuk. Mungkin mula-mula dia boleh buat, tapi bila dah lama, setiap hari 2 juzuk, dia akan rasa macam agama ni membebankan dia. Padahal agama tak membebankan, dia yang menjadikan agama tu sebagai benda yang membebankan diri dia. Contoh, dia wajibkan atau dia tetapkan dia kena sembahyang setiap hari 100 rakaat. Contohlah.
Jadi bila mungkin hari pertama dia semangat, dia boleh buat lah. Tapi lepas tahun mungkin dia dah rasa penat. Ya, akhirnya dia akan menganggap agama ni membebankan dia. Padahal dia membebankan dirinya sendiri. Suatu Allah Ta'ala kata, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang, melainkan hanya mengikut kadar yang ia termampu. Contoh kalau orang yang uzur, dia tak perlulah semayang berdiri. Tapi kalau dia juga paksa juga semayang berdiri, padahal dia sedang sakit, maka dia yang sebenarnya menyusahkan dirinya, bukan agama yang menyusahkan. Suatu Nabi SAW pernah melihat isterinya Zainab solat dalam keadaan berdiri, walhal dia dah kepenatan. So yang sunat kan? Maka Nabi dia sampai dia terpaksa berpaut, bergantung, bersandar kepada satu tali yang diikatnya. Maka Nabi rungkaikan tali itu. Dan Nabi SAW kata, solat saja duduk. Kenapa kamu perlu membebankan diri kamu sedangkan kamu tidak mampu? Ini satu pengajaran ya kepada kita. Ya, sekejap ya. Sekejap, saya pergi. Okey, baik, kita sambung balik. Kemudian kita pergi kepada ayat seterusnya. Apa kata Allah? Fadzakir in nafa'ati dzikra. Ya, lepas Allah Ta'ala cerita tentang Allah mengetahui, tentang ciri-ciri sifat lupa, Allah cerita tentang ilmu Allah Ta'ala, supaya manusia rasa taat, takut, ikhlas dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala bawa kepada kita cerita tentang bagaimana Allah dah mudahkan agama ini kepada kita, mudahkan dalam agama ini, syariat Nabi SAW ini untuk kita beramal. Tak macam ibadat umat-umat Nabi dulu, susah mereka nak beramal ibadah, sukar untuk mereka beramal ibadah. Yang syariat Nabi SAW ni Allah Ta'ala dah berikan kemudahan kepada mereka. Kenapakah mereka masih tidak taat pada Allah? Sekarang ni Allah kata kalau mereka tak nak lagi taat, fadzakir in nafa'ati dzikra. Kata Allah, teruskan memberikan peringatan, ya, berikan teguran, berikan nasihat, berikan pengajaran, ya, kepada manusia itu, in nafa'ati dzikra, kerana setiap peringatan itu pasti memberikan manfaat kepada manusia, ya, pasti akan memberi manfaat kepada manusia, ya. Baik. Okey. Kat sini kita tengok Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan peringatan. Dalam kata perintah, kata Allah, fadzakir. Fadzakir kat sini ada beberapa makna. Yang pertama, cara manusia hendak untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu, salah satu jalannya fadzakir, maknanya mereka kena banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satu jalannya mereka kena banyak mengingati Allah Ta'ala. Ya, maknanya bila mereka sentiasa ingat Allah pada lisan mereka. Suatu ulama menyuruh kita mengingati Allah pada 4 perkara. Yang pertama, mengingati Allah pada lisan, dengan kita menyebut namanya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdi, dan seumpama dengannya lah. Yang keduanya, mengingati Allah Ta'ala itu selain dengan lisan adalah dengan hati. Dengan hati itu bagaimana? Iaitu kita mengingati Allah dengan hati adalah dengan kita yakin pada Allah. Kita tak ragu-ragu pada Allah. Ingat Allah dengan hati macam mana? Bersangka baik kepada Allah. Ya, kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak bersangka buruk kepada Allah Ta'ala. Ya, itu pun salah satu daripada bentuk mengingati Allah dengan melalui hati. Ya. Yang ketiga, kita mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala
dengan akal fikiran kita. Akal fikiran kita. Iaitu dengan cara bagaimana? Iaitu dengan cara kita bertafakur. Tengok kebesaran Allah Ta'ala, lihat kehebatan Allah Ta'ala dan sebagainya. Ya. Dan yang seterusnya, yang keempat adalah dengan perbuatan. Dengan perbuatan kita. Iaitu kita laksanakan ibadat, laksanakan suruhan Allah, tunaikan perintah Allah dan yang seumpama dengannya. Ya. Itu yang pertama. Fadzakir maknanya banyak ingat Allah Ta'ala. Maka bila kita banyak ingat Allah Ta'ala, kita akan sentiasa dipermudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang keduanya, fadzakir dekat sini, iaitu taqwa. Taqwa maksudnya peringatkanlah manusia supaya mereka melaksanakan perintah Allah dan peringatkanlah manusia supaya mereka meninggalkan larangan Allah. Apa makna kat sini? Maknanya adalah taqwa. Sebab melaksanakan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang, itu maknanya taqwa. Maknanya sentiasa menyeru manusia kepada bertakwa pada Allah. Takut pada Allah dengan melaksanakan suruhannya. Takut pada Allah dengan meninggalkan larangannya. Ini juga peringatan. Ya, kalau kita nak dapat manfaat daripada Al-Quran sebagai peringatan, salah satunya kita kena menjadi orang bertakwa. Yang keduanya, kalau kita nak Quran itu menjadi manfaat kepada kita, kita kena jadi orang yang selalu ingat Allah Ta'ala. Sebab ayat-ayat Quran ni adalah ayat yang memperingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, fadzakir dekat sini, selain daripada makna mengingati Allah, selain daripada makna apa tu, taqwa, ya. Yang ketiga, fadzakir dekat sini iaitu takutkan manusia. Ya. Takutkan manusia atau berilah amaran kepada manusia atau nasihat pada manusia pada perkara-perkara yang memberikan ancaman kepada mereka. Yang kedua, berilah berita gembira kepada manusia tentang nikmat-nikmat yang dijanjikan oleh Tuhannya. So, okey. Pertama, kita kena ajak orang supaya ingat Allah. Itu yang pertama. Poin yang pengajaran kita nak ambil kat sini. Kena seru orang supaya ingat pada Allah Ta'ala. Jalan nak ingat Allah Ta'ala tu, ajak manusia tengok kebesaran Allah, kejadian ciptaan Allah, baca Quran, hayati Quran, tadabbur Quran, tengok kehidupan para anbiya, ingat pada hari akhirat. Ini contohlah ya. Yang kedua, ajak orang bertakwa. Suruh orang buat benda yang Tuhan perintah. Nasihat orang supaya tinggalkan apa yang Tuhan larang. Itu yang kedua. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, iaitu dengan cara bagaimana kita kena menyuruh manusia ini supaya mereka supaya manusia ini takut kepada hukuman-hukuman Allah Ta'ala. Ya, takut pada neraka, takut pada murka Allah, takut pada azab Allah yang amat berat. Dan seterusnya, peringatkan manusia kepada janji-janji nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada itu juga, sampaikan kepada manusia, ya, sampaikan kepada manusia tentang nikmat-nikmat. Apa janji Allah kepada orang yang taat. Biar bila manusia ingat tentang ganjaran nikmat-nikmat itu, mereka akan jadi rajin untuk beribadah dan mereka juga akan menjadi semangat dalam beribadah. Ya, baik. Okey. Barulah Allah kata inna fa'atiz zikra, maka nescaya akan bermanfaat peringatan itu kepada manusia. Okey, sekarang kita nak tengok bagaimana tanda-tanda kesan bermanfaatnya peringatan kepada seseorang itu, ya. Bagaimana tanda-tanda bermanfaat peringatan itu pada seseorang tersebut. Ada tanda-tanda
bermanfaatnya peringatan kepada manusia. Peringatan kat situ termasuklah nasihat, ya. Sebab peringatan Allah Ta'ala ni dia datang dalam bentuk, ya, dalam bentuk 4 perkara. Ya, 4 perkara. Jom. Okey. Okey. Yang pertama Allah Ta'ala datangkan peringatan itu, iaitu datang peringatan dalam bentuk khalqiyah. Khalqiyah ni iaitu Allah datangkan peringatan tu dalam bentuk perubahan. Perubahan susuk kejadian tubuh badan kita. Itu juga satu peringatan, ya. Iaitu bila kita tengok rambut kita dah beruban, ya. Kekurangan pada jasad kita lah, ya. Penglihatan kita pun dah berkurangan, pendengaran kita semakin berkurangan kekuatan pada fizikal kita. Itu juga sebagai tanda satu peringatan. Yang kedua, peringatan itu Allah Ta'ala datangkan kepada kita dalam bentuk keterangan. Keterangan itu merangkumi kepada ayat-ayat Al-Quran, ya, kepada hadis-hadis Nabi SAW, ya, peringatan-peringatan nasihat-nasihat yang terdapat dalam Quran ataupun yang terkandung di dalam hadis Nabi SAW. Yang tu juga termasuk daripada peringatan-peringatan yang diperingatkan kepada kita, ya, peringatan yang diperingatkan kepada kita. Yang ketiga, peringatan yang Allah Ta'ala bagi ni dia panggil sebagai peringatan dalam bentuk musibah, ya, iaitu Allah datangkan musibah. Ini juga satu peringatan, iaitu peringatan yang Allah datangkan dalam bentuk penyakit, bala bencana, dalam bentuk kemarau ke apa ke dan seumpama dengannya lah, ya, kematian dan sebagainya. Itu juga menunjukkan kepada kepada peringatan daripada Allah SWT. Dan yang terakhir, peringatan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia itu, ya, adalah apabila kita ini menjadi mudah untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga kita ini mudah takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu juga menjadi satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu peringatan yang Allah datangkan dalam bentuk kita ni mudah untuk rasa takut pada Allah Ta'ala dan juga dalam masa yang sama kita mudah untuk rasa insaf, ya. Itu juga menunjukkan satu peringatan daripada Allah. Kalau kita rasa macam susah nak menangis ataupun rasa macam susah nak mengambil pengajaran ataupun nak mengambil faedah, itu memberi satu isyarat yang tidak baik. Isyarat yang tidak baik yang menggambarkan yang seseorang itu jauh daripada peringatan Allah Ta'ala. Baik, yang sebagai penutupnya kita nak tengok ada beberapa tanda seseorang itu dekat hujung ayat ini, nafa'ati dzikra. Tanda-tanda apabila peringatan itu bermanfaat kepada hamba Allah. Yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasul. Ya, yang pertama Allah Ta'ala jadikan dia mencintai Allah dan Rasul melebihi selainnya. Yang kedua, Allah Ta'ala menjadikan dia adalah seorang yang redha. Seorang yang redha dan sabar. Dan yang ketiga, Allah jadikan dia sentiasa berlumba-lumba dan bersegera melakukan kebaikan. Dan yang keempat, Allah Ta'ala jadikan dia takut, sentiasa takut dan berwaspada dan menjauhi segala kejahatan. Yang kelima, Allah Ta'ala jadikan dia tenang. At-tama'ninatu wal insyirah. Allah jadikan kehidupan dia, jiwa dia tu sentiasa tenang. Ya, tidak orang kata memikirkan sesuatu benda yang
Walaupun dia ditimpa musibah, tapi dia hadapi dengan ketenangan. Khususnya yakin. Allah jadikan dia pergantungan daripada Allah, bertambah keyakinan dia. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala jadikan dia bergembira dalam melakukan ketaatan. Sebab itu dalam hadis sebut, Man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fadhalikumul mu'min. Siapa yang bergembira bila buat baik dan rasa tak gembira apabila buat tak baik, itu tanda-tanda dia adalah orang yang beriman atau orang yang bermanfaat pengajaran itu kepada dirinya. Okey, baik. Okey. Okey, baik. Jadi kita berhenti sekadar ayat itu. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang seterusnya nanti, iaitu ayat yang ke-10 insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Terima kasih Ustaz. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ustaz, yang minggu lepas Ustaz belum buat lagi recording Ustaz. Yang mana tu? Yang minggu lepas punya Ustaz belum up Hari lagi Rabu. recording. Tak, yang hari Rabu punya lah. Yang ayat apa ni sebelum ni. Ayat 6 tu. Tak ada lagi. Rabu. Yang Selasa dah kan? Selasa semalam dah. Oh. So nanti kalau Ustaz uploadkan Berapa dua-dua bulan lah kan? dengan Berapa yang ni. lepas? Upload dua-dua dengan yang ni. bukan. Ha. Okey, okey. Ustaz, juga doa yang Ustaz janjikan untuk mengingati ayat-ayat yang telah dihafal tu. Ustaz janji Yang nak mana? tulis dalam grup doa dia. Doa yang mana? Oh, yang untuk bagi ingat Quran tu ya? Ya saya. Betul Ustaz. Okey, okey, okey. Okey, terima kasih Ustaz. Saya bagi sekali insyaAllah. InsyaAllah.